Saya Muhammad Izhar bin Salim. Hari ini saya akan bentangkan kajian tindakan yang bertajuk Teknik SCPR dalam menulis prosedur dan kaedah eksperimen kertas sains teras SPM. Okey, bermula dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Okey, sebenarnya kelas ini saya ambil alih pada bulan Julai 2021 apabila guru yang mengajar kelas ini berpindah. Dan saya dimaklumkan bahawa semua silibus telah selesai diajar. Jadi apa yang saya perlu buat ialah memberikan latih tupi untuk mempersiapkan murid-murid ini menduduki SPM. Tetapi apabila latih tupi dilaksanakan, terutamanya kertas 2, saya dapati pelajar ini mempunyai masalah dalam aspek kemahiran proses sains. Mereka tidak dapat mengenal pasti pemboleh ubah dengan betul, mereka tidak dapat menulis hipotesis dengan tepat, mereka tidak boleh menulis inference dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah untuk masalah berkaitan dengan pemboleh ubah ini telah saya selesaikan menggunakan intervensi yang saya bagi nama CAD Master V yang telah saya laporkan dalam kajian tindakan sebelum ini. Dan apabila mereka telah mengenal pasti pemboleh ubah, masalah yang timbul pula apabila kita lakukan sesi perbincangan dalam latih tubi, mereka ini tidak dapat menulis kaedah dan juga prosedur eksperimen. Okey, dan bahagian ini memberikan mereka 4 markah untuk kertas sains. Jadi, saya merasakan memang perlu intervensi dilaksanakan supaya pelajar ini tidak hilang 4 markah tersebut walaupun cuma 4 markah tetapi sebenarnya ia memberikan impak kepada prestasi mereka, grade mereka dalam sijil dalam kertas sains SPM nanti. Okey, baiklah. Fokus kajian ini adalah untuk membantu 25 orang murid yang tidak dapat menulis prosedur dan kaedah eksperimen untuk menjawab soalan reka bentuk sains. Okey, dan objektifnya yang pertama adalah untuk diri saya sendiri sebagai seorang guru, saya mahu membangunkan sebuah kaedah pengajaran yang boleh membantu murid saya. Dan yang kedua, saya mahu meningkatkan kemahiran murid saya dalam menulis prosedur dan kaedah eksperimen supaya mereka boleh jawab soalan ini dalam SPM kelak. Okey, dan kajian tindakan ini adalah bersandarkan kepada model kajian Chemis dan McTaggart, yang bermula dengan mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Okey, saya mulakan dengan tinjauan awal masalah. Seperti yang saya maklumkan tadi, dalam sesi perbincangan selepas latih tubi, saya dapati murid ini tidak dapat menulis prosedur dan kaedah eksperimen walaupun mereka ini telah dibantu untuk menguasai pemboleh ubah. Okey, dalam latih tubi ini mereka diberikan 3 set soalan dan semua tidak dapat menjawab. Okey. Dan saya sahkan lagi masalah ini, saya berikan mereka lagi 3 set soalan berkaitan dengan reka bentuk eksperimen ini dan saya dapati dapatannya sama iaitu 6 orang murid cuba jawab tetapi salah. Dan majoritinya iaitu 19 orang murid yang lain, mereka abaikan terus soalan berkaitan prosedur dan kaedah eksperimen. Jadi secara keseluruhannya memang sah semua murid ini tidak dapat menulis prosedur dan kaedah eksperimen untuk menjawab soalan berkaitan reka bentuk eksperimen ini. Okey, ini contoh jawapan murid. Okey, kita lihat ada yang cuba jawab tapi salah dan kebanyakannya memang mereka abaikan untuk bahagian ini. Jadi memang confirm mereka akan hilang 4 markah lah. Okey, itu satu kerugian. Okey, jadi kami laksanakan intervensi yang kami panggil sebagai teknik XCPR. Teknik XCPR ini menggabungkan lakaran dan teknik dynamic yang membolehkan murid menulis prosedur dan kaedah eksperimen dengan mudah. Apa yang murid perlu buat? Mereka perlu lukis radas dan bahan yang memang dinyatakan dalam soalan dalam bentuk ayat dan kemudian mereka boleh menulis prosedur dan kaedah berpandukan akronim SCPR iaitu sedia, C cara, P perhati, R rekod. Yang akan saya terangkan dengan lebih jelas dalam contoh sebentar nanti. Okey, dan kajian tindakan ini bersandarkan kepada 3 fasa. Fasa pertama adalah fasa pengenalan dan fasa kedua adalah fasa pemahaman, untuk mengukuhkan pemahaman murid, dan fasa ketiga ialah fasa untuk menguji pemahaman pelajar. Untuk fasa ketiga ini saya laksanakan pengujian dengan memberikan soalan baik secara lisan dan bertulis dan murid ini juga diberikan satu soalan untuk meninjau maklum balas mereka mengenai teknik SCPR. Okey, ini contoh soalan intervensi yang telah dilaksanakan. Ini adalah contoh jawapan murid saya. Okey, jika kita lihat kepada soalan eksperimen ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa semua bahan dan radas ada dinyatakan dekat sini.
Apa yang pelajar perlu buat, mereka perlu lukis sahaja. Dan ini tidak jadi masalah lah untuk pelajar tingkatan 5 ini untuk melukis. Okey. Dan kemudian gunakan SCPR. S yang pertama, sediakan. Sediakan radas dan bahan seperti rajah di atas. Apa juga soalan? Okey. Prosedurnya yang pertama ialah sediakan radas dan bahan seperti rajah di atas. Sebab mereka dah lukiskan benda ini. Dan yang kedua, C, cara. Caranya ialah cara pemboleh ubah dimanipulasikan dikawal. Dalam eksperimen ini, okey, pelajar dah kenal pasti, mereka dah nampak dah pemboleh ubah dimanipulasikan ialah sampel air. Jadi bagaimana kita mengawal pemboleh ubah dimanipulasikan? Kita titiskan 5 ml larutan metalina biru ke dalam setiap sampel air dan mulakan jam randik. Dan perlu ingatkan kepada murid, okey, saya ingatkan kepada murid saya, apabila eksperimen tersebut melibatkan perekodan masa, okey, yang melibatkan jam randik, okey, tuliskan terus pada prosedur yang kedua, cara. Selepas kita beritahu bagaimana pemboleh ubah dimanipulasikan dikawal, kita tuliskan terus, mulakan jam randik. Dan yang ketiga, perhatikan. Apa yang diperhatikan ialah pemboleh ubah bergerak balas nampak. Jadi tuliskan sahaja, perhatikan masa yang diambil untuk berlaku perubahan warna. Ini pemboleh ubah bergerak balas nampak. Dan R, rekod. Rekodkan pemboleh ubah bergerak balas nampak. Maka gunakan sama seperti apa yang ada pada P tadi. Cuma tukarkan saja kepada rekodkan masa yang diambil untuk berlaku perubahan warna. Maka selesailah prosedur dan kaedah eksperimen yang membolehkan murid saya ini mendapat 4 markah penuh. Alhamdulillah. Okey, selesai intervensi, saya lakukan refleksi. Alhamdulillah, saya lihat pelajar ini lebih yakin untuk menyatakan prosedur dan kaedah eksperimen baik secara lisan ataupun secara bertulis. Tak ada lagi yang ragu-ragu dan tak ada lagi yang mengabaikan soalan berkaitan dengan prosedur dan kaedah eksperimen ini. Dan hasil maklum balas juga positif. 100% pelajar, iaitu 25 orang pelajar yang terlibat, menyatakan mereka faham cara menggunakan teknik ini. Dan yang kedua, teknik ini dapat membantu mereka untuk menulis prosedur dan kaedah eksperimen. Dan yang lebih mengembirakan saya, mereka berasa yakin untuk menjawab soalan prosedur dan kaedah eksperimen apabila menggunakan teknik SCPR. Dan rumusan kajian, dengan menggunakan teknik ini ternyata telah membantu murid untuk menulis prosedur dan kaedah eksperimen. Yang ini membuktikan bahawa dua objektif yang saya sasarkan, iaitu untuk membangunkan kaedah pengajaran dan membantu murid tadi telah berjaya dicapai.